Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video ni kita akan tengok beberapa contoh untuk soalan berkaitan dengan motion graph. So soalan pertama adalah displacement against time graph. So kita boleh tengok kat sini soalan ni ada 5 pecahan. Pertama dia minta kamu bagi explain qualitatively the motion of the toy train. So bila kamu dapat soalan explain qualitatively ni, yang pertama kamu kena buat adalah kamu tengok dia punya bentuk graf ni untuk sesuatu masa. Contohnya maksud saya daripada 0 sampai ke 10 saat ni dia bergerak dengan dia punya motion pergerakan adalah seperti ini, dan daripada 10 ke 14 dia punya pergerakan seperti inilah. Maksudnya saya shape of the graph tu macam mana, korang bahagikan dia ikut shape of the graph. Kalau macam ada satu lagi kat sini, so maksudnya ada 3 jenis pergerakan. So contoh sekarang ni kita dah ada 0 sampai 10 saat. So from 0 seconds to 10 seconds, dan from 10 seconds to 14 seconds. Kita bahagikan dia ikut bentuk graf tu. Okay, kalau kita tengok kat sini daripada 0 saat sampai ke 10 saat dia berada pada kedudukan 4 cm ni. Maksudnya daripada 0 saat sampai 2 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat dia masih berada pada kedudukan yang sama. Ini bermakna objek adalah tidak bergerak. The toy train is at rest. Tak bergerak ataupun at rest. So from 10 seconds to 14 seconds, toy train moves with velocity. Ini adalah displacement time graph. Jadi sebaiknya bila kita nak buat explain ni, kita kira dia punya gradient untuk dapatkan velocity. So V dia adalah Y2 dia 10 tolak ni Y2 X2 Y2, yang ni X1 Y1. So Y2 dia 10, X2 dia 14, Y1 dia 4, X1 dia 10. So 14 tolak 10. So kita dapat velocity dia 1.5 ms/1 of 1.5 meter per second. Okay. So satu yang first dia tak bergerak selama 10 saat, dia tak bergerak. And then daripada 10 saat ke 14 saat dia bergerak dengan laju 1.5 meter per second. Okay. Seterusnya kita soalan minta kamu buat untuk sketch velocity against time graph. Ini kita perlu hati-hati. Yang ini unit dia adalah dalam sentimeter. Bermaksud ini velocity dia sentimeter per second. Sentimeter per second Jadi kita teruskan dengan B, sketch graph of velocity against time. V, kita ada velocity V, unit dia mesti ada centimeter per second against time.
Okey, so kita tadi dah ada daripada 0 sampai 10. So ini sini 10 dan 10 sampai 14. So ada 2 motion tadi. So daripada 0 sampai 10, objek tu tak bergerak. Objek is at rest. So bermaksud velocity dia adalah kosong. Daripada 0 sampai 10 saat tu, velocity dia adalah kosong kat sini. Seterusnya daripada 10 saat ke 14 saat, velocity dia adalah 1.5 cm. Jadi macam mana kamu nak tandakan velocity ni? So kamu ambil sini point ni sebagai 1.5 cm per second. Okay, dia bermula daripada titik 10 saat ya. 10 sampai ke 14 dia bergerak dengan kelajuan dengan halaju 1.5 cm per second. Jadi ini adalah graf untuk velocity against time. Jadi macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, untuk displacement against time, kamu boleh kira velocity berdasarkan dia punya gradient. So soalan kamu ada displacement against time, kamu nak sketch velocity against time, kamu kena kira gradient untuk setiap bentuk graf tadi. Okay. To B, okay, C, determine the distance travelled by the toy train. So C, kita tahu dia bergerak daripada 4 sampai ke 10. Jadi distance dia adalah daripada 4 ke 10 meter. So 10 meter telah 4, dapatlah 6 meter saja dia punya distance. Okay, seterusnya determine the average velocity of the whole journey. Jadi average velocity adalah V average sama dengan displacement divided by time ya. So displacement dia adalah 6 meter. Time dia, average velocity, kita akan dapat, kita akan ambil masa keseluruhan journey. So 14. So dalam 6 meter bagi 14 saat, kita akan dapat 6 cm Ini pun tadi sentimeter. Sorry. cm. Okey. Jangan lupa unit sentimeter per second dia adalah 0.429 cm per second. Alright. Seterusnya kita ada E. Calculate the instantaneous velocity at t equals to 11 saat. So 11 saat adalah di sini. 11 saat. Daripada graph displacement time graph ni, dia nak kamu cari kat point 11 saat ni berapa velocity dia. Okey, berapa velocity. Ni displacement dia. Kita tak tahu displacement dia di mana kat 11 saat ni, kita tak tahu position dia di mana. Jadi gunakan gradient yang kita dah kira tadi. Kita tahu dekat 11 saat, kamu boleh tengok kat this velocity against time graph ni. Kat 11 saat dia punya velocity adalah 1.5 cm per second. So E at t sama dengan 11 seconds, V sama dengan 1.5 cm per second. Okay, kamu boleh tunjukkan cara calculation dia menggunakan gradient lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Itu macam ni lah tadilah. Akan dapat 1.5 cm per second. Okey. Itu satu contoh displacement against time graph. Jadi sekarang kita pergi kepada contoh velocity against time graph ya. Okay, mari kita tengok soalan ni. So velocity against time graph.
Determine the acceleration at 3 seconds, 10 seconds and 25 seconds. So dekat 3 saat, soalan ni minta kamu cari berapa velocity dia. Kita tak tahu acceleration dia. Dekat 10 saat, acceleration dia berapa, dan 25 saat berapa acceleration dia. So kita boleh tengok kat sini, untuk 3 saat bentuknya macam ni, untuk 10 saat dia berada dalam bentuk yang macam ni, dan untuk 25 saat dia berada dalam bentuk yang macam ni. So kita nak kira acceleration daripada velocity against time graph adalah menggunakan gradient. So A at T sama dengan 3 seconds, A sama dengan, so kita pilihlah 2 point. Sini adalah dia punya x2 y2, sini adalah x1 y1, point sini. So y2 dia adalah 15. Kita ada gradient sama dengan y2 tolak y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Okay. So sekarang ni y2 dia sekarang adalah 15, y1 dia adalah 10 per x2 dia 6, x1 dia adalah 0. Okay, kita ambil 3 sebab kat mana-mana point ni pun acceleration dia adalah sama. Kat 0 saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, acceleration dia adalah sama ya. So dapatlah 5/6 itu bersamaan 0.83 meter per second square. So at T sama 10 seconds, kita tahu, okay, kat sini kita nampak dia punya bentuk ni adalah mendatar macam ni, horizontal. So bermakna gradient dia adalah kosong lah. A sama dengan 0 ms negative 2. Tak perlu kira pun tak apa, kita dah tahu memang kalau mendatar macam ni, kecerunan adalah bersamaan dengan kosong. So at T sama dengan 25 seconds, A sama dengan ini 25 second berada di kat sini. So ini adalah dia punya x2 y2, ini dia punya x1 y1. So kamu tak semestinya guna x1 y1 x2 y2 kamu boleh je guna, contoh ini x2 y2, sini x3 y3, x4 y4 pun boleh juga. Okey, asalkan kamu substitute dengan nilai yang betul. So kat sini y dia adalah 0, kat sini y dia 15, x di sini adalah 30, x di sini adalah 20. So dapat negatif 1.5. Okay, itu acceleration dia untuk setiap point tadi. Okay, so calculate the total displacement of the entire motion. So total displacement untuk V against T, for VT graph, total displacement equals to total area under graph. So kita nampak kat sini kita ada trapezium, rectangle dan triangle. So kita namakan A, B dan C lah. So sama dengan area A trapezium. So gunalah formula trapezium. So 1/2 darab lebar dia 6 darab 10 tambah 15.
Ini untuk area A tambah area B adalah square rectangular. So dia bermula daripada 6 sampai 20, bermaksud dia adalah 14 lah. Darab dengan tinggi dia 15. Dan seterusnya kita tambah dengan area triangle sini. C ni triangle. So 1/2 darab 20 sampai 30, dia punya value tapak dia adalah 10 darab tinggi dia adalah 15. So dapat 75 tambah 210 tambah 75. So dapatlah 360 meter. So ini adalah total displacement untuk soalan B. Seterusnya soalan C, dia minta kamu sketch acceleration time graph. So first kita label, kita buat axis A, M, S yang kedua, dan time dia in seconds. Sketch ya. Jadi kita ada time frame dia 0 sampai 6. Lepas tu 6 sampai 20. Dan 20 sampai 30 Okay, so 0 sampai 6 acceleration dia kat sini tadi kita dah kira 0.83. So kita label je kat sini 0.83. Okay, guys putus-putus ya. Kat sini guys putus-putus ya. Lepas tu 6 sampai 20 sama macam kat sini. Mendatang bermaksud acceleration dia adalah 0. So acceleration dia adalah 0. Dan 20 sampai 30 kita ada acceleration dia negatif 1.5. So negatif 1.5 kat bawah ni. So untuk time frame 20 sampai 30 sahaja. Okay. So yang mana yang menunjukkan bentuk graf tu kita guna solid line guys, putus-putus ni untuk tunjukkan masa dia untuk dan jarak kedudukan x dan y dia lah supaya seragam. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.